넌 포기하고 싶은 봄 걷고 싶어 until the end of time 지금 난 간절히 원해. Hai semua, hari ini saya akan membincangkan tentang 7.3 pengurusan prestasi yang merangkumi kaedah penilaian prestasi dan ciri-ciri penilaian prestasi yang berkesan. Oke, dalam kaedah penilaian prestasi ini dia ada 5, which is 1. Skala pekadaran sifat ataupun gelagat, 2. Esei, 3. Sifat penilaian 360 darjah, 4. Senarai semak, dan yang kelima adalah perbandingan pekerja. Yang pertama, skala pekadaran sifat ataupun gelagat. Kaedah ini menggunakan borang penilaian yang disediakan untuk membolehkan penilai menilai kualiti kerja dan sifat atau gelagat pekerja secara sistematik. Setiap sifat atau gelagat mempunyai skala markah tertentu dan penilai akan memberi markah mengikut tahap pencapaian pekerja berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Ciri yang biasanya dinilai adalah termasuk amanah, inisiatif, kepimpinan, kerjasama, dan keprihatinan terhadap organisasi. Dan semuanya dinilai menggunakan skala seperti 1 hingga 5. Yang kedua adalah esei. Kaedah esei ialah penilaian yang dibuat apabila penilai menghuraikan prestasi pekerja dalam bentuk penulisan yang lengkap dan terperinci. Penilai biasanya menulis tentang kekuatan, kelemahan, prestasi lalu, potensi pekerja, serta cadangan penambahbaikan untuk meningkatkan prestasi mereka. Namun, kaedah ini boleh menjadi subjektif kerana tiada format yang tetap dan mengambil masa yang lama untuk disediakan serta dinilai. Yang ketiga adalah sistem penilaian 360 darjah. Kaedah ini melibatkan ramai pihak yang memberi input penilaian terhadap prestasi seseorang pekerja seperti pengurus, rakan sekerja, staf bawahan, dan pelanggan. Penilaian daripada pelbagai pihak memberikan gambaran prestasi yang lebih menyeluruh serta membantu mengurangkan berat sebelah yang mungkin berlaku jika dinilai oleh seorang penilai sahaja. Walau bagaimanapun, kaedah ini memerlukan masa yang panjang kerana organisasi perlu mengumpul dan menganalisis maklum balas daripada banyak pihak. Yang keempat adalah senarai semak. Kaedah senarai semak dilakukan apabila penilai menandakan pernyataan yang menggambarkan prestasi dan gelagat kerja pekerja berdasarkan senarai yang disediakan. Setiap pernyataan biasanya mempunyai nilai wajaran tertentu dan jumlah wajaran yang tinggi menunjukkan prestasi pekerja adalah lebih baik. Kaedah ini memudahkan penilaian kerana lebih cepat dilakukan dan mengurangkan penilaian yang terlalu subjektif jika senarai semak disediakan dengan jelas. 5 adalah perbandingan pekerja. Kaedah ini melibatkan penilai mengklasifikasikan atau membandingkan pekerja mengikut prestasi kerja dan nilai mereka kepada organisasi. Penilai akan menyusun pekerja dalam kategori tertentu seperti cemerlang, sederhana atau lemah bagi membezakan tahap pencapaian setiap individu. Namun, kaedah ini boleh menyebabkan rasa tidak puas hati kerana hanya seorang pekerja sahaja boleh diletakkan dalam satu kategori tertentu walaupun prestasi hampir sama. Ciri-ciri penilaian prestasi yang berkesan ada 6. Yang pertama adalah berdasarkan penghuraian dan spesifikasi kerja. Yang kedua, mempunyai piawaian penilaian yang jelas dan selari dengan objektif organisasi. Yang ketiga, dilaksanakan secara berterusan. Yang keempat, bebas pilih kasih dan bersifat adil. Yang kelima, memberi maklum balas dan cadangan penambahbaikan. Yang keenam, berdasarkan bukti yang objektif dan boleh diukur. Kita masuk yang pertama, iaitu berdasarkan penguraian dan spesifikasi kerja. Penilaian prestasi yang berkesan dibuat berdasarkan penguraian kerja dan spesifikasi kerja supaya penilaian menilai tugas sebenar yang dipertanggungjawabkan kepada pekerja secara adil dan tepat. Yang kedua adalah mempunyai piawaian penilaian yang jelas dan selari dengan objektif organisasi. Penilaian prestasi perlu mempunyai piawaian yang jelas dan selaras dengan objektif organisasi supaya pekerja memahami aspek yang dinilai serta penilai dapat menggunakan teknik penilaian yang betul. Yang ketiga adalah dilaksanakan secara berterusan.
Penilaian prestasi yang berkesan dilakukan secara berterusan sepanjang tempoh perkhidmatan dan bukan hanya pada akhir tahun, kerana penilaian berterusan meningkatkan ketepatan dan kebolehpercayaan. Yang keempat adalah bebas daripada pilih kasih dan bersifat adil. Penilaian prestasi hendaklah bebas daripada unsur pilih kasih serta dilaksanakan secara adil dan saksama supaya keputusan penilaian tidak dipertikaikan dan tidak menimbulkan ketidakpuasan hati dalam kalangan pekerja. Yang kelima adalah memberi maklum balas dan cadangan penambahbaikan. Penilaian prestasi yang berkesan perlu disertai maklum balas yang jelas serta cadangan penambahbaikan supaya pekerja tahu tindakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan prestasi. Yang terakhir adalah berdasarkan bukti yang objektif dan boleh diukur. Penilaian prestasi yang berkesan perlu dibuat berdasarkan bukti yang jelas seperti rekod kehadiran, hasil kerja, pencapaian KPI atau laporan kerja supaya keputusan penilaian lebih tepat dan tidak bergantung kepada adaian semata-mata. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Bye-bye.